Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan Kesihatan tahun 5, tajuk Kitaran Haid. Untuk sesi PDPR kali ini, kita akan mempelajari dua perkara, yaitu yang pertama, apa itu kitaran haid? Dan yang kedua, kita akan mempelajari cara mengira kitaran haid. Apa itu kitaran haid? Seperti yang kita maklum, haid hanya berlaku kepada orang perempuan, yaitu bermula apabila kanak-kanak perempuan mencapai umur akil balik. Namun, kanak-kanak lelaki juga perlu mengetahui perihal haid ini, kerana kamu ada ibu, kakak, adik perempuan, dan suatu hari nanti akan mempunyai isteri, betul? Oleh itu, pengetahuan tentang haid ini sangat penting bagi kita semua, tidak kiralah perempuan maupun lelaki. Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid pertama hingga haid yang seterusnya. Kitaran ini dikira dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama haid yang seterusnya. Kitaran haid seseorang berbeza-beza, namun puratanya adalah selama 28 hari. Sebagai contoh, kita andaikan kitaran haid Lisa adalah selama 28 hari. Hari pertama dikira apabila Lisa mula mengalami haid. Contohnya, dalam rajah ini, kita andaikan nombor 1 ini mewakili 1 Januari. Pada tarikh 1 Januari ini, Lisa mula datang haid. Oleh itu, tarikh 1 Januari adalah hari pertama kitaran haid Lisa. Biasanya, haid berlaku selama 7 hari. Seperti yang kita lihat dalam bulatan ini, bahagian ini dikenali sebagai fasa kedatangan haid, iaitu dalam tempoh 7 hari. Pada waktu ini, lapisan dinding uterus akan luluh dan darah akan mengalir melalui faraj. Hal inilah yang dinamakan sebagai kedatangan haid, ataupun datang bulan, ataupun datang period. Selepas fasa kedatangan haid tadi, diikuti dengan fasa yang kedua, iaitu fasa pembaikan. Pada waktu ini, darah sudah tidak mengalir lagi. Dinding uterus akan mula dibina semula dan semakin menebal. Fasa yang ketiga adalah fasa subur. Pada waktu ini, ovum dibebaskan dari ovari perempuan, iaitu pada hari yang ke-14. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin akan berlaku. Seterusnya, fasa keempat dikenali sebagai fasa pra-haid. Pada waktu ini, dinding uterus akan terus menebal. Jika ada persenyawaan, proses kejadian bayi mungkin akan berlaku, iaitu zygote, embrio, kemudian menjadi fetus dan lahirlah bayi. Namun, jika tiada persenyawaan, haid akan berlaku lagi, iaitu pada hari yang ke-28. Hari ini adalah hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Seterusnya kita lihat kepada cara mengira kitaran haid. Untuk itu, kita akan merujuk kalender berikut. Kita andaikan haid Lisa yang pertama adalah pada 3 Februari. Selepas 28 hari, kitaran haid Lisa adalah pada 2 Mac. Kemudian, 28 hari kemudian, Lisa akan mengalami haid lagi pada 29 Mac. Seterusnya, akan berlaku lagi pada 25 April. Dan tarikh haid yang seterusnya pula adalah pada 23 Mac. Dan begitulah akan berulang mengikut kitaran haid Lisa 28 hari. Kepentingan mengira kitaran haid. Mengapa seseorang itu perlu peka akan kitaran haid? Yang pertama adalah agar dapat mengesan masalah kesihatan. Dalam hal ini, seseorang itu perlu merujuk doktor sekiranya berlaku perkara-perkara berikut, yaitu kitaran haid terlalu cepat atau lambat daripada tempoh yang biasa, tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari, yakni terlalu lama, ataupun haid tidak berlaku langsung.
Selain itu, kepentingan mengira kitaran haid ialah dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Hal ini merujuk kepada pasangan suami isteri yang ingin mendapatkan anak. Sekian dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.